budaya Melayu. Adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama daerah ni untuk meraih undi? Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanam kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah misalnya ke. Tak. Aku boleh katakan diorang tengok diorang punya kempen kempen daripada calon Prabowo Subianto, iaitu Welcome back. Hari ini kita buat reaction seperti biasa. Kawan-kawannya sudah subscribe, sudah follow kita punya social media, TikTok, Facebook, segalanya. Terima kasih banyak-banyak ya. Pada kawan-kawan yang baru klik video ini, welcome back to my channel. Selamat siang dan selamat malam kepada kawan yang menonton malam. Oke, hari ini kita tengok reaction orang Malaysia, YouTuber Malaysia ini di MLS Studio. Atau bagaimana diorang cakap Indonesia punya politik lebih matang, lebih bagus daripada Malaysia punya politik. Di selanjutnya kita tengok video ini. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai. Pemilu pilihan raya tahun 2024 Indonesia ataupun Pilpres pilihan raya Presiden Indonesia 2024. Aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang mana Indonesia sekarang ni dia punya pesta demokrasi terbesar di dunia, luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni, diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Indonesia dan Filipina macam sama. Sebab pilihan raya itu diorang buat macam promosi itu, campaign macam komersial TV, buat konsert, kasih meriah, jangan yang begaduh-gaduh, woi sini itu dia buruk ini, dia makan duit ini. Jangan tidak hate macam di sana itu dia terbuka, cakap apa yang dia mau cakap, macam nanti saya menang saya buat ini, nanti saya menang buat itu. Tapi kadang-kadang ada yang kita tengok betul-betul ada yang orang cakap saja. Nah, jadi terpulang kepada netizennya. Calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. 3 pusingan debat sama kan? Dan ketiga-tiga calon presiden dan naik presiden daripada setiap parti ni, diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang yang untuk bawa Indonesia ni ke satu tahap yang lebih tinggi selepas era Joko Widodo. Tinggi jauh. Sebenarnya kita tak nampak pun dia memang maju dah Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada juga kan ramai. Sebelum pernah nampak PRU pada tahun 2022 PRU 15 kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Malaysia saya nampak, saya sudah 38 tahun di sini, memang setiap pilihan raya saya tidak nampak yang begitu. Ada yang berdebate yang macam open space dalam satu pantas berdebate. Yang selalu saya nampak sini memang diorang jalan-jalan juga tapi satu-satu. Diorang ke rumah nanti lah, kalau diorang berjumpa satu parti sama parti pun diorang akan lari. Diorang tidak berduduk sama-sama. Itu perbezaan dia lah. Adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama? Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanam kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah misalnya ke. Tak. Aku boleh katakan diorang tengok diorang punya kempen daripada calon Prabowo Subianto, iaitu Menteri Pertahanan Indonesia lah. Dia punya pasangan adalah Gibran Rakabuming, iaitu anak kepada Presiden Joko Widodo. Yang mana kempen dia ni lebih kepada mendekati orang muda. Kalau kau tengok dia punya kempen, kau takkan percaya dia memang orang muda yang perlu bekas Panglima Tentera Indonesia. Sebab dia punya kempen
dia menari. Orang nak tengok dia menari. Oi. Daripada dia bercakap, berucap, orang nak tengok dia menari. Dia punya tagline tu gemoy. Dan perkara ni kita tak nampak pun dekat Malaysia ni. Rasanya Malaysia ni belum Buat boleh rakyat menerima tu happy, bah. macam Indonesia lakukan. Dan perkara sama dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP, iaitu Ganjar Pranowo dan dia punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni pilihan raya umum, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah apalah. Tapi Malaysia baru. Ganjar Pranowo punya kempen adalah pergi mana-mana tangan macam ni, jari macam ni untuk raih undi, salam metal. Maksud salam metal tu adalah nak dekati pengundi. Jadi bila dia nak dekati pengundi, saya tanya apa tangan dia orang kita kan di diorang. Dia orang tarik tu remaja-remaja pro. Waktu diorang Kita berdebat begini, kan, diorang pakai jaket metal, jaket rock lah orang cakap. Aku rasa boleh dicontohi oleh parti-parti politik, pemimpin politik di Malaysia ni. Ya, boleh. Bagaimana Indonesia sekarang sedang bergerak ke hadapan dalam pesta demokrasi. Dan lebih menarik lagi, setiap kali pilihan raya di Indonesia ni, diorang ni akan disokong oleh artis-artis dan menjadi penarik penyokong kepada orang. Contohnya Ganjar dengan Mahfud MD ni tadi, dia diberi sokongan oleh slang. Jadi kalau kau tengok kempen dia, di sepanjang kempen dia, contoh di Stadium Gelora Bung Karno ke apa, kau akan tengok memang orang datang kan, bagi ucapan, bagi tabur janji itu ini tak. Dia lebih kepada ucapan sedikit, hiburan banyak. Tu mantap. Yang begitu ramai orang datang. cerita si orang sini tak betul, orang sana tak betul. Kau betul sangat ke? And then di Indonesia diorang ni lebih kepada chill lah, tak adalah sampai nak chill lah, ngam tu. nak tuduh. Kalau dia ni jadi Perdana Menteri, LGBT diluluskan. Kalau ni jadi Perdana Menteri, habis Melayu. No, that is not. I think Malaysia should follow pesta demokrasi yang ditonjolkan. Betul. Yes. Lebih aman bah. Setiap kampanye mau kasih keluar keburukan si begini, keburukan si begitu. Susah, dia orang jadi ribut, jadi bergaduh. Cakap mengenai pesta demokrasi, siapakah 14 Februari ni akan jadi presiden dan naib presiden Indonesia? Ada 3 calon, Anies Baswedan, dia punya pasangan Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang sebenarnya dah kalah 3 kali. Dia dah pernah kalah naib presiden, dia dah kalah 2 kali presiden dengan Jokowi. Dia kali ni dia dia kalah sama Jokowi. Gibran Rakabuming. Dan yang ketiga adalah bekas Gubernur Jawa Timur, iaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi daripada 3-3 ni, secara atas kertasnya, secara surveynya, memanglah Prabowo Subianto yang menang sebab dia punya pengaruh sangat luar biasa dan partner dia tu anak kepada Jokowi. Jadi influence tu ada kat orang. Tapi aku rasa kan pada 14 Februari ni mustahil akan berlaku satu pusingan. Sebab kalau korang nak jadi presiden, naik presiden, mana-mana calon kena menang lebih undi 50%. Tapi kalau kurang daripada 50%, dia akan masuk kepada putaran kedua ataupun pusingan kedua yang dia akan diadakan pada Jun nanti. Kalau aku Indonesia, aku tak vote Prabowo Subianto sebab rekod dia buruk. Bekas Panglima Angkatan Tentera dipecat pada tahun 1998 kerana waktu 1998 reformasi. Kenapa ada orang yang berdemonstrasi? Ada begini dia punya penghujung. Tak puas hati turun jalan. Jadi Prabowo ni dia sangat popular dengan tiada jalan lain kecuali militer. Jadi red flag sikit lah Prabowo Subianto ni kan. Sebab dia punya track record buruk, and then umur dia pun dah 75, dah pernah kalah 3 kali. Jadi kenapa nak kena angkat dia jadi presiden Indonesia? Tak payah kot nak pilih bekas Panglima Tentera kan, sebab kita nak pergi kenapa ada promote cool like Jokowi. Sebab apa? Sebab Jokowi ni dia sangat chill. Dia pun mengundi dia balik. Dia suka berdemonstrasi atas jalanan dan dia tak gunakan kekerasan. Dia tahu bila kau dah penat, kau akan balik kan. Tak macam Prabowo. Waktu 1998 berapa ramai yang meninggal atas jalan kan. Jadi kalau akulah orang Indonesia, aku pilih Ganjar Pranowo. Karakter dia lebih kurang Jokowi. Dah, Ganjar adalah pilihan aku. Alright. Kalau kita macam pikir itu baik untuk negara, kita undi yang kita suka. Tengok apa yang dia akan sumbang. Mana tahu kali ini memajukan negara. Oh begitu. Tapi kalau yang ada history lagi perdamaian lagi baik, bagus, kita ambil yang begitu. Jadi netizen Indonesia yang tahu siapa yang bagus, siapa yang tidak. Penghujung video ini itulah alasan orang Malaysia ataupun itulah Malaysia cakap-cakap yang Indonesia itu lebih matang kalau pasal politik. Yes. Tapi kalau saya bukan pasal segalanya, Indonesia pun lebih matang. Dia lebih maju. Dia lebih maju lagi. Saya sampai sini dulu video ini. Kita jumpa lagi till our next video reaction. Ada lagi next nih. Peace. Ever since the day that you went away.
Alright guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please like and subscribe. Always come back.